Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Hamdan tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahil qahiri, alhamdulillahil qahiri fawqa ibadihi. Huwal awwal wa laysa qablahu syai'. Wal akhiru laysa ba'dahu syai'. Wal zahiru laysa fawqahu syai'. Wal batinu laysa dunahu syai'. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-rahmatul muhda was-sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa. Berjaya di dunia dan berjaya di hari akhirat. Maka carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Hari ini kita menyambut hari raya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan kita mengerjakan satu ibadat yang besar di dalam agama Islam. Selama sebulan ibadat menunaikan puasa Ramadan. Kita dihidangkan dalam masa sebulan itu dengan makanan rohani dan jismani. Kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tetamunya. Dijanjikan dengan pahala yang sangat besar, kelebihan yang tidak terhingga banyaknya. Allah jadikan sebulan Ramadan untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada hari yang mulia ini,
Marilah kita menghisap diri masing-masing, mengira diri sendiri dengan adil. Jangan menipu diri sendiri. Tidak ada guna menipu diri sendiri. Sejauh mana sifat takwa itu berada di dalam diri kita setelah kita mendidik diri dalam masa sebulan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di antara tanda bertakwa kepada Allah ialah menjadikan Al-Quran petunjuk dalam perjalanan kehidupan kita seluruhnya. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini, Al-Quran ini tidak syak lagi menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran yang diturunkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan sepenuhnya pada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan mengikut beberapa ayat dengan sebab-sebab dan keperluan hidup supaya mendidik generasi awal umat Islam dengan cara yang lebih berkesan. Memakan masa 23 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bagaimana beramal dengan Al-Quran itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Sesiapa yang mengada-ngadakan perkara yang tidak ada kena mengena dengan petunjuk agama ini, maka dia ditolak. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan sempurna, 30 juzuk, beribu-ribu ayat, menjadi petunjuk seluruh kehidupan kita, menunjuk siapa Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Mengajar kita bagaimana mengenal Tuhan, memberitahu nama-nama Allah, memberitahu sifat-sifat Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada bandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajar kita beribadat kepada Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar cara beribadat kepada Allah, mengajar sembahyang, mengajar puasa, mengajar zakat, mengajar haji, mengajar berzikir, bertasbih, bertahmid dan berdoa. Diajar sepenuhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajar kita bagaimana beribadat dan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah, kerana nikmat yang tidak terhingga daripada Allah kepada kita semua. Al-Quran menunjukkan kita makanan yang halal,
yang memberi manfaat kepada roh dan jasad, memberitahu makanan yang haram, mendatangkan mudarat kepada jasad dan roh. Al-Quran mengajar kita memakai pakaian-pakaian yang bersopan supaya menutup aurat bagi lelaki dan perempuan. Mengharamkan pendedahan aurat. Mendedah aurat adalah sifat binatang, bukan sifat manusia. Al-Quran mengajar kita berkeluarga, bersuami isteri, beranak pinak, berzuriat keturunan, membezakan kita dengan kaum binatang yang tidak berakal. Al-Quran mengajar kita mencari rezeki, berniaga dan bercocok tanam, mengajar berjual beli yang dihalalkan, mengharamkan riba, menipu dan menindas, mengajar kita membuka tanah, mengajar kita meneroka lautan, mengajar kita menggunakan makhluk-makhluk yang lain yang berada di keliling kita, di langit, angkasa lepas dan di bumi. Al-Quran mengajar kita hidup bermasyarakat, berpolitik dan bernegara, pelembagaan negara dan undang-undang, undang-undang di dalam negara dan undang-undang antarabangsa terkandung di dalam Quran dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menghisap diri sebelum dihisap di hadapan Allah, karena semua perkara itu akan dinyatakan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Allah menugaskan malaikat untuk mencatat amalan kita. Allah menjadikan anggota kita merakamkan amalan kita. Seluruh kehidupan kita dicatat oleh malaikat. Jangan menyangka malaikat mencatat sembahyang, puasa, haji dan umrah, selepasnya malaikat bercuti, tidak ada kerja lagi, kerja buat apa sahaja dalam kehidupan kita ini. Al-Quran menyatakan kepada kita, pada hari manusia dibicarakan di hadapan Allah, segala harta, segala keuntungan perniagaan dan pertanian, segala bantuan duit yang didapat di dunia ini, semuanya tidak ada faedah lagi. Firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak. Harta dan anak pinak yang ramai, pengikut yang ramai, tidak ada guna lagi. Malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar falan yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban law iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan ingkar melawan perintah dan arahan Allah, mereka tidak boleh menebus diri mereka dengan emas sepenuh bumi, kalau mereka ada emas sepenuh bumi.
ketika manusia dihadapkan oleh Allah. Tidak boleh berbohong lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari disimpal mulut-mulut mereka. Tidak boleh bercakap lagi. Pada hari tangan-tangan mereka menjadi saksi. Dan kaki-kaki mereka mengaku apa yang mereka usahakan dalam kehidupan dunia dulu. Hisablah diri. Sejauh mana kita mengikut Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah setelah Allah mengajar kita sebulan Ramadan meninggalkan makan minum, meninggalkan hawa nafsu kerana taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut Quran semuanya, jangan main-main. Ikut sebahagian, tinggal sebahagian yang lain. Sembahyang ikut Islam, puasa ikut Islam, haji ikut Islam, puasa ikut Islam, ekonomi, politik, undang-undang, cara hidup tidak ikut Islam. Apa kata? Di masa kita bersembahyang, kita menutup aurat. Keluar masjid, kita buka aurat. Apa kata? Itulah pengikut-pengikut syaitan. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Allah mengatakan mereka yang ikut Islam sebahagian lagi tidak ikut Islam adalah mengikut langkah-langkah syaitan. Itulah amaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tinggalkan bulan Ramadan. Kita berhari raya dengan semangat takwa yang lebih tinggi. Lebih banyak menghisap diri sejauh mana kita menjadi orang-orang Islam yang sebenarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya mengikut ajaran Allah yang bernama Islam ini terlalu banyak cabarannya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam generasi awal bukan sahaja dirasuk oleh syaitan di dalam diri yang sangat mencabar. Mereka dikepung oleh musuh-musuh Islam yang datang dari segenap penjuru, kalangan orang-orang munafik yang berada sama-sama di dalam masjid, dan kalangan orang-orang musyrikin, golongan ahli kitab di luar masjid, mengepung umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam diuji dengan peristiwa Ahzab. Di sinilah hikmahnya kita menyebut tiap-tiap kali selepas takbir, wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah membinasakan bala tentera Ahzab, barisan bersekutu di kalangan munafik, musyrikin dan ahli kitab yang menentang Islam.
Allah memaparkan di dalam Al-Quranul Karim, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanadir wa tazunnuna billahi az-zununa hunalika ibtuliyal mu'minun hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida." Ingatlah apabila musuh-musuh datang untuk menyerang kamu, wahai Rasul dan pengikut-pengikutnya di zaman itu. Mereka datang dari atas, datang dari bawah, mengepung dari segenap penjuru untuk menyerang Madinah, sehingga penduduk-penduduknya dalam ketakutan. Ada yang terbeliak mata hendak pitam kerana ketakutan. Ada yang kembung perut, hampir menjeluakkan jantung ke halkumnya. Di sana orang-orang yang beriman diuji. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya kerana mereka beriman. Allah menegaskan lagi, "Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura." Dan apabila berkatalah orang-orang munafik yang sama-sama ada dalam masjid, bercampur dengan masyarakat Islam, yang mulutnya beriman, hatinya menipu tidak beriman, telunjuknya lurus, kelingkingnya berkait, menjadi gunting dalam lipatan masyarakat Islam, berpura-pura mengaku orang Islam. Orang-orang munafik yang berpura-pura Islam ini dapat mempengaruhi orang-orang Islam yang lemah imannya, bercakap Allah dan Rasul menjanjikan kemenangan Islam hanya untuk menggoda dan menipu kita. Islam tidak boleh menang, Islam tidak boleh berjaya. Cakap-cakap Islam akan menang hanya menipu. Namun Allah menegaskan sifat orang-orang beriman yang sebenar. "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Dan tatkala orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, melihat kedatangan bala tentera Ahzab yang ramai, lalu mereka berkata, "Inilah janji Allah dan Rasulnya." Benarlah Allah dan Rasulnya, dan tidaklah menambahkan kepada mereka malaikat keimanan yang lebih kuat dan menyerah diri yang lebih bersungguh kepada Allah. Di kalangan orang-orang yang beriman itu ada beberapa orang yang benar janji mereka terhadap Allah. Ada kalangan mereka yang telah mati syahid mempertahankan Islam, dan ada kalangan mereka yang menunggu giliran untuk mati mempertahankan Islam, dan mereka tidak sekali-kali mengubahkan janji mereka terhadap Allah. Benarlah janji Allah dan Rasul. Apa dia janji Allah dan Rasul?
Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia mengira sudah cukup apabila mereka bercakap kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Sesungguhnya kami Allah telah menguji umat-umat nabi-nabi di zaman dahulu. Setelah berlakunya ujian, maka ternyatalah benar apa yang ada dalam ilmu Allah. Orang yang benar-benar beriman dan orang yang pembohong imannya. Quran adalah petunjuk sehingga hari kiamat. Bukan saja hukum hakamnya petunjuk, berita-beritanya benar. Berita di zaman dahulu yang sedang berlaku, yang akan datang, dan hari kiamat, termasuk kisah-kisah zaman dahulu dalam Quran, kisah yang akan berulang berlakunya. Kita menyaksikan cahaya agama Islam tidak boleh dipadamkan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, menghembus pelita minyak yang dipasang, nak padamkan cahaya Islam dengan mulut mereka. Mereka anggap cahaya Islamnya lemah, macam pelita yang boleh dihembus, dipadam dengan hembus mulut sahaja. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir yang menentangnya. Kita menyaksikan di zaman kejatuhan Islam, kejatuhan kerajaan Osmaniyah tahun 1924, tanah air umat Islam dijajah oleh kalangan Kristian, Yahudi, komunis dan sebagainya. Tanah air dan bangsa umat Islam dipecah dan diperintah, dibunuh, diperhambakan. Hasil bumi negara umat Islam diangkut. Umat Islam dibelasah habis-habisan. Hilangnya kerajaan Islam di Spanyol, hilangnya Palestin, masjid-masjid di negara komunis ditukar menjadi panggung wayang, kandang babi dan seumpamanya. Ulama-ulama dibunuh, yang berpegang dengan agama terpaksa berhijrah, menyembunyikan iman di dalam hati. Dengan negara yang mengamalkan demokrasi, pendukung Islam ditipu habis-habisan. Mereka menyangka Islam boleh dipadamkan cahayanya. Allah menyaksikan kepada kita kebangkitan Islam di Asia Tengah, di Eropah, dalam tanah air umat Islam. Islam berkembang di negara barat, Eropah dan Amerika, membuktikan benarnya janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal amra yablughu ma balagha al-lail wan nahar. Urusan agama ini akan sampai di mana sampainya siang dan malam. Cahaya Islam ke seluruh pelosok dunia. Berlaku kebangkitan Islam di mana-mana sahaja. Allah menunjukkan kepada kita
masa yang terkini, tanah air umat Islam yang paling keras cengkamannya diperintah oleh kerajaan tentera di negara Arab. Tidak ada pilihan raya, dicengkam habis-habisan. Berlakunya kebangkitan Islam di Tunis, di Mesir, di Libya, di Yaman, di Syria, dan di negeri-negeri yang lain. Kebangkitan yang tidak didului oleh alat-alat yang canggih. Umat Islam kembali semula kepada Islam. Mereka yang tangan kosong tidak ada senjata, berhimpun di halaman Masjid Rabi'ah Hadawiyah di Mesir. Berhimpun di medan-medan bandar-bandar Mesir. Berhimpun di Tunis. Mereka menghadapi kepungan bala tentera Ahzab di kalangan musuh-musuh luar dan orang-orang Arab bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengizinkan Islam berdaulat semula, tak mengizinkan syariat Allah ditegakkan. Termasuk di Turki yang diharamkan nama Islam di dalam perlembagaannya. Berlaku kebangkitan Islam. Termasuk di negara-negara bekas komunis, berlaku kebangkitan Islam. Allah melanjutkan usia kita. Sempat melihat bagaimana cahaya Islam tidak boleh dipadamkan. Kita yakin dan percaya cahaya ini akan dapat menyelamatkan manusia sekali lagi. Setelah gagalnya petunjuk agama-agama yang lain daripada Islam, gagalnya ideologi ciptaan manusia, gagalnya undang-undang rekaan akal manusia, banyaknya jenayah, banyaknya penyakit di dalam diri jasad manusia dan masyarakat, kerana manusia meninggalkan Al-Quranul Karim. Apa yang berlaku sepatutnya menambahkan yakin kita kepada Islam, iman kita kepada ajaran Allah, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwakan diri dengan sungguh-sungguh sehingga menganggap Allah yang maha besar yang kita takbirkan itu maha besar sungguh-sungguh. Semua kuasa besar yang ada di dunia adalah habuk yang halus di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan keyakinan, tegakkan iman di dalam diri, suburkan takwa di dalam hati, jadikan diri kita dengan Islam. Quran menjadi panduan hidup yang kita yakin dan percaya. Dan dengarlah amaran Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu daripada apa, yakni Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu ciptakan satu surah sepertinya. Panggillah pembantu-pembantu kamu, sama ada kalangan Tuhan-Tuhan yang kamu lantik lain daripada Allah.
pemimpin yang kamu puja, cerdik pandai yang kamu sanjung, panggil mereka semua. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat melakukannya, dan kamu tidak akan dapat melakukannya, maka takutlah kamu akan api neraka, di mana unggun bahan bakarnya ialah manusia-manusia dan batu-batu. Neraka itu disediakan untuk orang-orang yang engkar, yang melawan Al-Quran, melawan Allah. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, tambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah meletakkan martabat manusia dengan ketakwaannya, bukan hartanya, bukan pangkatnya, bukan rupa parasnya, bukan warna kulitnya. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki Adam dan seorang perempuan Hawa. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak dan bersuku kaum, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Marilah kita menjadi pengikut yang setia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya bersama dengannya pada hari kiamat kelak, mendapat syafaatnya. Dan kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepadanya, menandakan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa besar. Perintah Allah di dalam Al-Quran, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara." Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، كبيرها وصغيرها، عظيمها وحقيرها، ظاهرها وباطنها، علنها وسرها، وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأقاربنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي مصر وفي تونس وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أسرفنا، وما أنت عالم منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.